Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada semua champion-champion, kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi join kita punya session malam ni, yang saya muliakan kekanda saya Puan Fiona Tahir, adinda saya semua. Ada lagi seorang kekanda, Khairi Kamal, dia lagi tua pada saya lupa. Okay. Dan adinda yang lain yang sebaya juga, untuk adinda Arba Wahab, Farina Hussein dan brother Ustaz Fairuz Musa yang sentiasa dekat di hati walaupun jauh di mata. So malam ni kita akan ada perkongsian yang hebat daripada game-game super game daripada Karisma Legacy, dan sila keluarkan soalan-soalan anda dan saya akan cuba bantu anda semua untuk menjawab soalan-soalan anda semua. Hai Aziz. Assalamualaikum. Boleh dengar? Assalamualaikum. Okey, tanpa meluang sila beri ucapan anda semua. Kita mulakan daripada Khairi Kamal. Assalamualaikum. Salam PKP. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih kepada Game Azli yang sudi menjemput saya sebagai sebagai untuk orang kata untuk sharing pada malam ni. Malu-malu pula si Khairi. Puan Farina Hussein pula. Apa khabar Puan Farina? Pengalaman anda? Alhamdulillah, sihat. I tak tahu berapa dah viewers kita ni. Waalaikumsalam. Suka-suka game. Terutama sekali terima kasih pada Cik Azli, Abang Azli. Abang ke? Game Azli sebab jemput kita orang semua buat training sebelum ni. Nak offline pun susah tapi online jadi mudah, Alhamdulillah, sebab PKP ni. Terima kasih sebab jemput. InsyaAllah whatever yang topik yang telah diberikan tu insyaAllah buat share sebaik mungkin lah, insyaAllah. Okay, thank you Farina. Let's hear from Abang Ustaz kita, Game Fairuz Musa. Apa? Siapa? Awak lah. Aku? Sharing okay. Sorry, aku tak dengar. Aku okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Azli. Kak Azli ni satu je saya ingat. Dia libas saya dengan words dia masa saya UTC dulu sebab nampak saya kat office. Sampai sekarang saya ingat. Belum start lagi lah. Okay, terima kasih atas topik yang diberikan. InsyaAllah saya akan cuba beri sharing yang bermanfaat kepada semua sebentar lagi, insyaAllah. Okay, alright, let's hear from our amazing kekanda saya, Puan Fiona Tahir. Hai, Assalamualaikum semua. I am so happy to be on air with all of you. I am so excited sebab sebenarnya dalam masa PKP ada banyak plan, ada plan, beberapa plan sebab maksud dekat sini I am suka jumpa personally. So I ada banyak plan untuk berjumpa balik, untuk gather balik, untuk start kelas balik, and then ada online, personal coaching, and then kita ada event lagi kita akan buat selepas ini. Tunggu, fokus, jangan ke mana-mana, stay with principal, stay with us. Thank you so much Akak. Thank you so much. Okay, let's kita dengar daripada ke adinda saya yang jauh ni,
jauh di mata dekat di hati ni, Puan Arma Wahab. Arma, 20 saat. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya kepada saya punya mentor Kak Fiona, saya punya kekanda Abang Azli, Abang Khairi, Abang Fairuz dan kekanda yang gorgeous lembut hati Kak Farina. Selamat Hari Raya. Jom semua kita bangkit sama-sama bersama Karisma Group. Okey Abang Azli. Alright. Tanpa melengahkan masa lagi, untuk para viewers kita di luar sana, anda boleh bebas untuk bertanyakan soalan di ruang komen sana, dan insyaAllah saya akan sedaya upaya untuk menjawab soalan-soalan. Dan kalau spesifikkan kepada siapa soalan tu, sebab malam ni kita ada 6 orang akan berkongsi satu platform untuk menjawab soalan-soalan yang anda semua kongsikan untuk kita jawab bersama. Okey, tanpa berbuang masa, saya ingin jemput Puan Fiona Tahir untuk berkongsi sikit tentang tajuk di mana krisis there is an opportunity. Sebelum saya jemput Puan Fiona, saya nak terangkan sedikit kehebatan legenda Puan Fiona. Dia ni waktu sebelum saya join dan waktu saya dah join, berbagai-bagai turbulence yang dia dah lalu, tapi sampai hari ni dia tetap ada dekat sini. Betapa hebatnya dia boleh tetap tekalkan the energy sampai hari ni. Walaupun hari ni dia dah dikenali dengan nama glamour baru dia, saya tak nak sebut nama apa, anda semua dah tahu. Tetapi dia masih, orang kata hebatnya dia sampai hari ni, dan inilah legacy-legacy yang dia tinggalkan. Dan ni baru ada 6 orang, ada lagi ramai yang kat luar sana yang tengah tunggu untuk berkongsi juga. So saya serahkan platform untuk Puan Fiona Tahir. Saya minta viewers yang ada kat sana sila komen hebat 3 kali. Boleh tak? Tolong type dekat komen situ. Okay. Assalamualaikum semua. Okay. Sebenarnya kalau anda ramai yang kenal anda tahu sebenarnya dalam prinsipal dah 21 tahun. Masa yang sangat lama. I dah melalui pelbagai challenges. Apa yang saya nak share pada anda semua ialah jangan fikir pasal principle ada jangan fikir aku buat principle, aku buat tugas, ada challenges begini, ada stock market jatuh. Jangan fikir macam tu, sebab kalau kita buat bisnes apa pun, ada kawan buat bisnes Gobi, ada kawan buat bisnes petrol station, ada kawan yang buat oil and gas, klien yang buat oil and gas, dan ada ramai orang yang kenal, mereka semua ada bisnes masing-masing. So apa yang anda katakan ialah apa pun bisnes yang anda buat, walaupun sekarang ni buat nenas, side income, side business, tapi tak ada changes dia. So nak lari ke mana? We face all the challenges, we storm the weather. Bermaksud kat sini yang paling best buat CW, bila kita buat principle, kita buat unit trust. Sebenarnya challenges macam ni bila ada kegawatan ekonomi atau ada correction, bila market down, sebenarnya ini adalah rahmat, ini adalah opportunity, inilah masa untuk invest. Kalau market sentiasa naik, mesti ada kat orang masa bila nak beli market murah. Sebab dekat shopping mall pun anda tengok kadang-kadang ada 10% discount, 20% sale, 30%, 50%, 70%. Kadang-kadang ada mall yang kedai close down, they are close or moving out. Maksudnya dia sale habis-habisan barang-barang dia. So kenapa orang berebut beli masa sale? Cuba fikirkan balik, orang suka bila ada diskaun. Beritahu ada klien, inilah masanya unit trust kita tengah ada diskaun, stock market tengah ada diskaun, stock of the time stock seperti TNB, Gamuda, semua company gergasi tengah buat sale, tengah ada diskaun. I remember lagi kalau every time ada challenges, stock market jatuh, selepas stock market naik, konsultan menyesal, konsultan ketuk kepala, hantuk kepada kat dinding. Sebab kenapa masa tu tak berusaha lebih? Kenapa masa tu tak reach out more? Kenapa masa tu tak cari lebih klien? Kenapa masa tu tak
pujuk, betul paksa klien invest sekarang. Tapi masa tak educate klien. Kadang-kadang I rasa kita kena paksa orang ni because manusia ni biasalah kan, dia based on sentiment. Bila dia tengok market down, dia tengok value investment dia rendah, dia rasa macam nantilah, tunggulah. Tapi manusia, mereka adalah manusia biasa. Mereka tak boleh time the stock market. Sekarang ni, let me share kan, all of you sedar kan sekarang ni stock market dah start naik, kedai dah start buka. Ya, Restoran semua dah start ada bisnes. Tengok dekat Langkawi 1,000 orang buat booking. Tak sabar-sabar semua nak pergi bercuti. Apa maksud ni kat situ? Ekonomi akan rancak kembali. So sebelum ekonomi betul-betul naik, ini baru Malaysia, kita belum tengok world economy lagi. Wuhan, China dah naik 8%. Even stock market Malaysia pun kita dah naik banyak. Wuhan, China dah naik 15%. Malaysia baru naik 8%. So this is the opportunity. I tak nak anda menyesal. Nanti klien akan salahkan kita. Klien biasa being klien. I pernah marah dengan klien tegur lah. Dia kata kenapa you tak paksa I? Kenapa you tak cekik leher I masa tu? Astagfirullahaladzim. Tak macam tu sekali. Sebab klien pun menyesal. Sebenarnya klien pun regret dia didn't buy at a cheaper price. I tak nak ada sesiapa konsultan kat sini. Please jangan neglect your client. Jangan tak ambil peluang. Inilah masa dia. Because I dah went through too many crises. Ada lebih daripada 5-6 crisis dalam masa 20 tahun ni. Market sangat-sangat down, but somehow market bounce back. And bila market bounce back, dalam masa 6 bulan klien boleh buat profit 12 to 18% dalam masa 6 bulan bila market betul naik. Itulah dia sebenarnya. So jangan bermasa, jangan tunggu lagi kalau klien kalau market jatuh sikit pun tak apa, short term. Dalam masa 3-6 bulan ni kalau market correction lagi, it's okay. Sebab kita invest unit trust for long term. Dan lagi satu, ini topik I. Nanti I nak you all stay sampai habis because I nak you all dengar pula about diversification of income. Kita tak perlu nak jual gelang, tak perlu nak jual emas, tak perlu nak jual collagen, tak perlu nak jual apa kad apa semua tu nak buat side income. Sebenarnya if we stay with principle, kita ada banyak diversification, kita ada takaful, kita ada wasiat, kita ada IPO kat sini, COT, TOT. I want all of you to still learn from my great leaders. They are, I respect sangat-sangat Khairil, very professional, top sangat-sangat about economy, about stock market. I love Wadina Hussein, my leader. She is very consistent, pandai menjaga klien. I love Fairuz Musa, semua ada kekuatan masing-masing. Fairuz Musa ni hebat. Dia memang gerak gempur dia, strategi dia, dan dia bila musim PKP ni, dia banyak guna online strategi, marketing, digital. So you all can stay, learn, listen from all these leaders. And I suka Arma ni Masya Allah dengan energy dia. Macam mana orang macam ni dan tak pernah down. Dia macam-macam challenges dia. Kalau kita tengok orang ni kecil molek, comel, tapi Masya Allah dalaman dia yang itu kena dengar, kena belajar, kena take inspiration dari mereka semua. Okay, so itulah I boleh cakap banyak because you all semua power, you all semua banyak sangat benda nak cakap. Nanti I terambil masa you all. So please stay till the end, please listen, get the tips from all this Taiko master leader ni semua. So you Azli. Alhamdulillah, thank you so much. Thank you, minta maaf pasal suara game Kak Fiona sangkut-sangkut. Pasal dia Kak Fiona di luar kawasan. Tak apa, tapi Alhamdulillah saya harap anda semua dapat tips-tips yang hebat daripada Puan Fiona Tahir. It's about embracing into the new market, and apa yang boleh saya simpulkan daripada apa yang Puan Fiona kongsikan tadi, stay in the market, do not exit the market. Alright, orang yang smart akan enter the market, bukan keluar dari market. Okay, right. So apa melengahkan macam lagi, saya nak jemput sahabat saya, Gam Khairil Amal, berkongsi tentang the power of knowledge and continuous learning. Dia kalau cakap
lebih pada 7 minit, tiba-tiba dia akan hilang daripada stream ni. Okay. So dia ada 5 minit untuk berkongsi pengalaman dia sebab kita ada limited ruang untuk berkongsi dengan anda semua kat sana, dan kalau anda ada soalan saya akan cuba bawa keluar untuk dia jawab. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, kita kongsi pengalaman, share pengalaman, dan anda di luar sana tolong share live ni kepada Facebook anda, Instagram anda supaya semua orang tahu itu memang pahlawan-pahlawan yang sentiasa akan ada dalam bisnes ni lagi. Alright. So let's welcome Tuan Haji Khairil Kamal. Okay, terima kasih Game Azli sebagai moderator pada malam ni. Okay, part saya adalah sebagai untuk saya share tentang ilmu, knowledge. Okay, knowledge dan continuous learning. Okay, saya dalam karier ni pun dah hampir 13 tahun. Dan sahabat-sahabat saya pun macam Farina, macam Game Apai, Arma, Game Azli dan juga Pioneer, kita punya Karisma Legacy Group, of course Puan Fiona Tahir, dan semuanya dah experience. Kalau kita tengok dari segi daripada mula daripada career ni, kebanyakan saya tengok daripada sahabat-sahabat saya ni lah. Maksudnya semuanya bermulanya daripada bawah hinggalah jadi sebagai seorang game. Jadi apa yang saya belajar dalam karier ni, kalau untuk berjaya ni sebab kita kena ada ilmu, knowledge. Knowledge ni amat penting, kan. Bagi saya pun saya banyak belajar daripada saya punya mentor sendirilah, iaitu Puan Fiona Tahir. Macam mana saya join dengan CSP pada mula dahulu, daripada karier dulu. Sehinggalah ada yang sehinggalah yang paling mahal yang saya pernah join adalah seminar Dr. Lawrence yang berharga hampir 14,000. Jadi apa yang saya belajar daripada Puan Fiona Tahir untuk CSP, bagaimana bila startnya dalam karier ni, macam mana kita nak approach klien, macam mana kita nak nak close big, kita punya mindset. Jadi pada permulaannya memang untuk dalam karier ni saya perlu ada knowledge, ada ilmu. Okey, untuk sebab apa? Sebab saya nak sebab kita nak belajar bagaimana nak convince klien. Bukan satu benda yang mudah. Apa-apa dalam career pun sebenarnya knowledge ni adalah paling utama, iaitu ilmu. Kita nak solat pun kena ada ilmu. Kita nak berpuasa pun kena ada ilmu. Dan sentiasa kita belajar. Okay? Belajar ni maksudnya bukan kita belajar ni hari ini dan besok tu kita dah stop. Maksudnya kita belajar ni sehinggalah ke titisan yang terakhir. Jadi sebab ilmu ni penting. Macam saya pun untuk jadi game ni pun saya banyak belajar. Belajar daripada orang-orang yang berpengalaman macam Fiona Tahir, dan juga tanya sahabat-sahabat kita yang pernah jadi game. Jadi maknanya proses untuk knowledge tu sentiasa berterusan. Walaupun kita dah game, okey, tapi kita sentiasa belajar. Kita sentiasa belajar untuk mendapatkan ilmu. Okey, mendapatkan ilmu dalam career ni. Okey, bagaimana kita punya moderator Game Azli, macam mana dia jadi COT? COT ni bukan satu level yang mudah. Kalau tak ada ilmu, dan kita tak belajar, sukar untuk kita jadi COT ataupun MDRT. Sebab itu begitu juga dengan untuk jadikan top producer ataupun MSB macam Puan Fiona Tahir selama 4 tahun berturut-turut. Cuba tanya Puan Fiona Tahir, apa dia punya tips? Sebab ilmu. Sebab Puan Fiona Tahir selalu tekankan ilmu. Knowledge ni sentiasa belajar. Dan kita semua game dekat Karisma Legacy sentiasa belajar. Walaupun kita rasa macam, kita dah game. Tapi kita nak belajar. Sebab kita nak tahu benda-benda yang kita tak pernah tahu.
Sebab nak belajar, nak berjaya, kita kena ada ilmu. Saya rasa macam Ustaz Fairul pun dia agree. Kan? Sebab kita nak berjaya, kita mesti ada ilmu. Tak ada ilmu memang susah. Saya masih teringat lagi kata-kata Game Amin yang pernah datang ke Karisma Legacy Group. Dia pernah mengatakan bahawa Imam Ash-Shafi'i mengatakan dia maknanya aku cukup gentar dengan orang yang ilmu. Tapi aku cukup takut dengan orang yang jahil. Kenapa? Sebab orang jahil ni dia banyak pakai emosi. Dia banyak pakai apa orang kata perasaan. Orang ilmu ni dia berfikir secara dia pakai akal. Jadi macam kita ni memang kena sentiasa belajar. Belajar. Jangan berhenti belajar. Jadi saya yang dekat luar yang hari ni masuk pada kita punya sharing daripada Karisma Legacy Group ni, ini adalah satu pembelajaran. Okey, ilmu yang ilmu yang berkongsi selama pengalaman yang ada ni, gunalah sebaik-baiknya. Jadi saya menasihatkan, belajarlah. Walaupun orang kata belajar tu buat apa, you nak belajar. Sedangkan you dah pandai. Tapi orang yang pandai pun, dia tetap belajar. Cuba you tengok the billionaire macam Alibaba, macam owner Facebook, macam owner Amazon, Microsoft. Diorang tu nak berjaya sebab diorang belajar untuk dapat ilmu. Kalau tak, diorang takkan berjaya macam tu. Begitu juga dengan yang siapa yang ekonomi dalam stock market tu, yang famous tu, itu pun dia belajar macam mana dia nak jadi main stock market hingga menjadikan billionaire. Jadi itulah saya kata ilmu ni amat penting, bukan sekadar untuk dunia tapi akhirat juga. Memang kita perlukan ilmu ini untuk di dunia dan akhirat. Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada saya punya mentor Puan Fiona Tahir yang banyak memberi ilmu kepada saya sehinggakan saya menjadi game seperti Puan Fiona Tahir. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saya macam Apai, macam Farina, macam Arma, macam Azli. Diorang pun banyak juga berkongsi ilmu. Untuk macam mana game ni boleh maintain sehinggalah yang seterusnya. Kita tak nak game ni hanya jadi 1, 2, 3 tahun, lepas tu dah kena demote, lepas tu kita dah hilang. Jadi kita sentiasa belajar. Maknanya kita tanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Okey. Jadi setakat ini saya punya sharing pada malam ni. Saya harap ini memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Khairi kerana berkongsi platform ini. Dan dia sudi berkongsi idea bagaimana pentingnya ilmu. In fact saya pun nak ulas sedikit tentang ayat yang pertama turun, disebab Iqra, bacalah, disebab ilmu. Ya, saya bukan ustaz tapi kita kongsi apa yang kita tahu ya. Okay, alright. So next saya nak jemput Adinda Farina Hussein about having the power of positive mindset. How dia sentiasa positif. Walaupun saya tak kenal Farina Hussein ni lama sebab kita berkongsi edisi tak lama, tapi saya tetap memahami perkembangan dia sampai hari ni, dan saya tengok dia walaupun despite any challenges, turbulence, dia masih kekal maintain positif. Itu yang saya rasa yang perlu dia kongsi dengan viewers kat luar sana, bagaimana tentang pentingnya having positive mindset kan. Sebab saya pun rasanya dalam keadaan
cabaran yang sangat ekonomi yang mencabar sekarang, benda-benda yang perlu kita ambil perhatian is about our first thought, it's about being positive. So, saya serahkan, you have 7 minutes to share, okay? Seperti biasa. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Game Azli as a moderator yang dihormati, of course lah kita punya siput game Fiona Tahir, and then game-game yang lain, game Khairil, Fairuz Musa dan juga game Alma. Menyentuh pasal being positive mindset ni, saya rasa semua apa-apa bisnes memerlukan mindset yang sangat positif. Tapi ramai orang dah tahu dah sebenarnya 3 elemen yang paling penting untuk remain, untuk stay positif tu memang first, the people that you mingle around, dan yang kedua, the book that you read, dan yang ketiga, the seminar ataupun training that you attend. Dan Alhamdulillah during PKP ni seminar atau macam yang Game Khairil mention tadi, seminar ke ilmu ke training ke, is so apa orang kata senang untuk diakses. So itu yang membuatkan walaupun during kita punya pandemik COVID-19 ni yang tak boleh keluar, yang terbatas, nak menjalankan aktiviti bisnes, tapi the input that we get daripada online session, online meeting terlampau banyak, dan I rasa semua orang kena manfaatkan benda tu as knowledge macam Game Khairil kata tadi lah. Dan itu membuatkan kita tapi kita kena pilih medium ataupun konten-konten yang positif sahaja, yang menjana input yang baik. Contoh macam now ada seminar-seminar online, terlampau banyak ilmu yang all related kepada keuangan, semua tu menyumbang sebenarnya. Dan berkenaan the people that you mingle around tu memanglah tak boleh mingle, tak boleh ada contact dengan orang, but I rasa benda tu jadi kita kena pilih, dan benda tu jadi senang sebab everything is online, social media is there, kemudahan komunikasi tu ada, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, dan sampai tak menang tangan nak akses semua channel yang ada. I rasa kalau macam konsultan yang baru yang macam mana macam leader-leader yang dah lama-lama ni, diorang positif sangat-sangat ni sebab masa mula-mula tu diorang memang ada yang tak positif, ada yang sekejap down, sekejap bagus, sekejap tak bagus, emosi tu kan, nak kawal emosi tu. Tapi diorang sentiasa stick kepada 3 perkara ni. Tapi yang the most important thing ialah yang the people that you mingle around tu, macam masa I UTC, AS, berkomunikasi dengan my beloved mentor tu sangat rapat, kontak yang paling rapat sekali. Every single challenges, every single words nak cakap dengan klien, script nak cakap dengan klien, kena refer dia dengan Fiona lah. Jadi benda-benda tu membuatkan tak sempat nak jadi negatif lah sebenarnya. Jadi sentiasa positif saja, sentiasa bermotivasi je, sebab sentiasa adanya bermingle dengan orang-orang yang positif. Dan the last one tu yang the book that you read tu, medium kita nak baca ni, sebenarnya ilmu ni banyak kan. Kalau tak selesa nak membaca, mungkin boleh review seminar-seminar online, this ilmu juga, part of ilmu. I rasa terlalu banyak lah dengan penggunaan social media yang sangat meluas sekarang ni, especially during PKP ni.
I rasa tak ada alasan lagi untuk orang fall into kategori orang yang tengah down saja. So it's always ada cara, because when there is ada challenges kan, when there is challenge, there is an opportunity for you to move to the next level, insyaAllah. Go back to Azli, game Azli. Wah, Alhamdulillah, hebatnya. Saya dah lama tak dengar tu. When there's a challenges, there's an opportunity There's untuk opportunity. challenges tu, opportunity tu apa? Farida? To move to the next When there's an level. Yes, we move to the next level. That's the most important thing. Ingat, repeat after me. When there's opportunity, when there's a challenges, there's opportunity to move to the next level. Yes. Biasalah game tua. Macam tu lah. Alright, awal-awal sikit malam. Thank you so much Farina for your positive quotes, dan saya harap viewers kat sana boleh ambil benda yang orang kata kalau tak kena banyak dapat sikit, kalau tak kena sikit dapat banyak. So to all of you yang kat luar sana It's all about the way you look at things lah. Sebab you ada pilihan je sebenarnya. The moment you redha, but you look at the positive side, because any time pun kita boleh pilih mana kita nak tengok, at the positive side ke yang negative side. Yang positif tu sentiasa ada, tapi kita kena pilih untuk tengok. Betul Farina. Saya sangat setuju. Terima kasih. Dan saya nak share sedikit, kupas sedikit tentang berapa kali lah market cycle ni. Every time dia goes down, dia akan rebound lebih kuat. Percayalah cakap saya. Setiap kali dia down, dia akan rebound 2 kali atau 3 kali lebih kuat. 3 kali ganda. Percayalah cakap saya. Betul. Yang dah lama, kalau Kak Fiona dia akan cakap lagi sangat-sangat setuju sebab dia dah lama lalu cycle market ni. Orang kata alah bisa tegal biasa. Okay. So let's welcome our Ustaz Judo Master guling-guling power. Dia ni memang pahlawan lah. Orang semua kenal dia memang pahlawan minda, pahlawan apa benda yang macam, tapi dia ni adik-beradik Khabib lah, adik-beradik Khabib Malaysia. Hebat kan? abang. Saya suka tengok dia bergumpal-gumpal dengan anak-anak dia pun dia bergumpal kan, so bagusnya, aktiviti yang bagus. So tanpa melengahkan masa, saya harap sahabat baik saya ni boleh kongsi tentang bagaimana kita nak servis klien waktu yang tengah sukar ni kan. Kita tahu kadang-kadang klien kita ni kan tak tentu hala, benda sikit tapi dia punya huru hara tu macam besok nak kiamat kan, macam besok nak pakai duit, tapi pun kita faham lah benda-benda macam tu. So sebabkan game Fairuz Musa ni dia hebat personal sale dia, ETF sale dia memang hebat, dan sahabat saya ni memang kuat personal sale, dan saya harap dia boleh kongsi pengalaman dia bagaimana dia menghadapi keadaan sukar waktu ni untuk berjumpa dengan klien kat luar sana. Fairuz Musa, you are on. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Azli, game Azli dan semua game. Sebenarnya kalau nak cakap banyak kat sini, tapi kalau ada yang saya tertinggal based on soalan yang game Azli bagi tadi tu, kalau tertinggal please ulang balik lah soalan tu, insyaAllah saya cuba menjawab. Sebenarnya saya bukan ustaz, sebenarnya yang ni tak boleh tanggal daripada bulan Ramadan tu, sebulan jadi imam kan, lepas tu baca khutbah lagi, khutbah raya, khutbah Jumaat dia tak baca. Jadi dia melekat dekat sini tadi, itulah cerita dia. Terus naik taraf terus, tinggal lagi dia solat, cek bawah darah tak ada jadi dia kena kerja juga, kena sanisil juga. Okay, service client. Okay, macam ni. Macam ni saya nak mula. Okay, saya seorang yang suka kepada peace, kedamaian, keamanan. Saya tak suka kalau kena marah. Contoh lah kalau sini kan, kalau klien marah disebabkan rugi ataupun klien marah
kenapa tak update, orang marah saya. Jadi kalau nak tahu, saya sebelum ni saya punya career, saya grad as a graphic art and design. Itu saya punya disiplin saya sebelum ni masa saya belajar. And then saya bekerja sebagai car salesman untuk tempoh masa 2-3 tahun. So kenapa saya quit daripada industri penjualan kereta car dealer, sebab kat situ saya rasa tak ada keamanan, tak ada peace untuk saya. Ada duri yang orang kata kat situ kan. Jadi dalam industri ni, dalam kerja sekarang ni, saya rasa peace. Sebab kita buat benda yang noble job. Macam saya boleh cerita sikit. Macam saya pernah pergi ke Al-Aqsa kan. Masa saya berjalan daripada Masjidil Aqsa, dia luas untuk pergi solat. Kebetulan saya dapat rezeki sebab berjalan dengan Imam Masjid Aqsa berdua. Dalam masa yang sama, imam tu agak dia perhatikan saya lah kan. Sebab masa tu saya pergi Masjid Aqsa tu, saya banyak bawa duit. Senang cerita, bukan duit saya, duit orang lah, duit rakan-rakan dalam prinsipal, game-game dalam prinsipal yang suruh saya bawakan duit untuk disalurkan ke sana sebab saya ke sana kan. Jadi bila saya bagi sumbangan dalam kaum guni tu, kalau saya dengan wife saya tolong bagi kan, memang kaum guni yang pegang tu akan terjatuh sikit, banyak. Jadi dia tanya saya, apa kerja kau dekat Malaysia? Tapi saya katalah, saya seorang financial consultant. Kerja saya nak kacau lah. Okay, saya seorang financial consultant. Lepas tu mengurus masa tu wang KWSB belum syariah lagi. Jadi saya menguruskan investment client. So dia kata, pendek kata, dia kata kerja saya ni kerja yang noble, kerja yang bagus. So teruskan. So dekat situ membuatkan saya lebih bersemangat untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berkejaya dalam industri ni. So, okay, berbalik kepada keamanan tadi ni, saya seorang yang keamanan, saya tak suka kena marah, saya tak suka kena pressure sebab tak servis semua. Jadi, dari situ saya berusaha meningkatkan servis saya kepada klien saya supaya klien saya tak sakit hati dengan amanah yang telah diberikan kepada saya sebagai konsultan. So, untuk memenuhi servis kepada klien saya, kita kena sebagai seorang konsultan, betul saya ambil kod daripada game Khairil tadi ni, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bagi kita sebagai seorang businessman, skop dia sangat luas. Knowledge yang kita perlu dapat daripada untuk manage klien punya investment. Untuk manage klien punya investment itu satu ilmu. Untuk servis klien itu adalah satu ilmu, sudut ruang ilmu yang lain yang perlu kita belajar, dan kebanyakan konsultan tak fit ke situ. Jadi saya belajar ilmu tu yang supaya saya stay relevant, klien saya merasakan servis saya sesuai dan mereka berpuas hati dengan servis saya. So macam ni. Kalau saya jenis yang suka berterus terang kan. Kalau bagi saya sebab saya ada sertifikat, saya certified digital marketer, saya belajar tentang digital marketing. Bagi saya, kalau kita servis klien, kita update klien melalui WhatsApp semata-mata, trend tu dah ketinggalan dan tak relevan bagi saya yang saya belajar, bagi saya tak relevan. Contoh kan, macam baru-baru ni, ada dalam grup ada yang konsultan mengomel klien dia banyak redeem, panik akibat pandemik COVID-19 ni kan. Tapi alhamdulillah saya tak ada redemption, tak ada. Kan EPF klien boleh buat redeem sendiri kan. Saya tak ada klien saya yang redeem sendiri. Tak ada klien saya yang marah saya, tak ada.
Saya tak ada isu tentang tu. Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab saya servis klien saya. How saya servis klien saya? Adakah melalui WhatsApp macam tu? Tak. Saya bukan macam tu. The way macam mana saya servis klien saya, berjumpa setiap 3 bulan tu ya, ada yang paling saya rasa saya key saya, kekuatan saya untuk saya servis klien saya menggunakan email. Saya email klien saya, update investment. Bukanlah satu klien tu saya email personally. Macam kita blast melalui email. Ada, tapi ada orang bertanya ataupun orang IG benda tu. Banyak ke? Ada ke klien yang buka email tinggi ke ratio dia berbanding dengan WhatsApp? Dalam digital marketing, tinggi orang yang buka email, baca email, maksudnya dia fokus baca kepada email berbanding dengan WhatsApp, tinggi. Email tu lagi works maksudnya untuk orang baca. Dan kalau berbalik kepada soalan game Azli tadi ni, untuk masa sekarang ni klien banyak bising apa semua kan. Kalau saya boleh katakan secara terus terang, terlambatlah kalau kita nak ubah benda tu. Sebenarnya servis klien tadi ni, apa kita kena buat sebelum tadi ni, sebelum saya start pun dalam 2018, saya ubah saya punya cara saya servis klien saya. Dia macam ni, dalam kita marketing activity, dalam kita mencari klien kita nak mencari klien ni, kita ada kita punya game plan kan. Okey, kita nak attack kat tempat ni, target market kita kan, dalam kita niche klien kita, target klien kita. Setiap orang ada niche klien kan, kita tak main rembat je. Sebab bukan semua orang bersesuaian dengan kita. Kita ada niche market klien kita. Untuk kita buat mana-mana kita ada workflow kita kan. Begitu juga dengan kita servis klien kita. Kita ada game plan macam mana kita nak servis klien kita. Bukan main asal boleh je. Rasa nak servis, rasa nak blast WhatsApp contohlah, kita main blast. Rasa kita nak email, kita main email aja. Tak, apa topik yang kita nak terfikir, kita main teba aja. Bagi saya tak macam tu. Saya punya game plan saya dalam saya servis klien saya. Saya bukan main sesah saja. Ada workflow yang mana. Dan saya boleh katakan sebenarnya apa material yang diberikan oleh prinsipal kepada kita sangat bagus. Jika kita macam mana nak gunakan. Macam kita nak gunakan, sangat bagus, sangat berkesan kepada klien. Macam mana, jika kita tahu macam mana cara nak menggunakan. Kebanyakan konsultan, based on saya punya view, dapat material daripada principal, dia blast by WhatsApp kepada klien macam tu. Ya, memang okey lah, sampailah kepada klien. Tapi fokus klien ke situ kurang. Membuatkan tak faham dan tak menjadi. Apa yang kita nak, klien fokus kepada apa yang hendak kita sampaikan tadi ni. So kita kena ada satu platform yang sesuai, yang mana klien boleh fokus untuk apa yang kita nak sampaikan tadi ni. So di situ kita kena belajar. So macam mana kita nak belajar? So musim PKP yang baru ni 2 bulan lebih kita kat rumah kan, jika ada antara kita yang masih lemah, yang tak tahu pasal digital marketing, macam yang nak guna apa semua tu, agak sayang lah, macam sia-sia. This is the era. Saya tadi close klien ni tamprin besar. Saya close, klien ni memang saya kena jumpa dia untuk saya ni. Tapi sekarang dia tak nak jumpa sebab pandemik COVID-19. Saya almost 2-3 orang juga, lebih daripada 2-3 orang yang saya close by video call. And then saya send form gunakan courier lah. Banyak. And then semalam pun saya close cash 80,000 through video call, existing client. And then dia akan post chat kepada saya tengah tunggulah. Bukan amount yang saya nak katakan, tapi macam mana servis klien ni sangat penting kepada konsultan dan stay relevant untuk masa sekarang ni. Yang kita gunakan platform yang relevan untuk masa sekarang ni.
Ya, saya tak ada tempoh masa yang panjang, jadi saya serahkan balik kepada Cam Azli. If ada soalan, insyaAllah saya cuba menjawab. Terima kasih. Okey, Ken Fairul Musa ada soalan dekat sini. Dia katakan, bagaimana, apa game plan you untuk maintain relationship sehingga tiada redeem? Okey, saya gunakan platform email marketing. Saya send email kepada klien, saya educate klien menggunakan bahasa Melayu yang layman term sesuai dengan niche target market klien saya. Saya tahu target market saya tahu niche market saya, setiap orang. Jadi klien saya yang dalam pool klien saya memang orang yang sesuai dengan bahasa yang saya gunakan. Jadi dekat situ kefahaman mereka mudah dan apa yang saya katakan, saya sampaikan kepada mereka, mereka faham dan mereka agree, dan bila mereka faham, diorang setuju dengan saya, tak ada isu untuk diorang menentang ataupun tak sealiran dengan saya, so diorang trust saya. Itu membuatkan saya tak ada redeem dalam pandemik COVID-19 punya isu. Bila market high tu turun kan, saya tak ada redeem. Klien sendiri redeem ke? Tak ada. Roll up klien, even roll up klien pun tak ada redeem bagi kita. Zero. Saya baru check last year. Zero. Saya check. Tak ada. Wow, Alhamdulillah, fantastic. So, one of the key point yang saya dapat daripada Game Fairul Musa is what? Email marketing, email marketing and how you, kadang-kadang kita guna bahasa bombastik pun klien kita tak berapa faham apa benda tentang market dalam V shape, L shape, U shape, kan? Benda-benda ni semua ni kita macam kan. Dulu saya tahu senang je, market jatuh beruang, market tinggi lembu. Ini semua tak boleh ajar dulu. Run, bearish, beruang yang komen macam Eric bukan saya. Okay, kenapa sebenar? Kak Fiona macam mana? Ada orang nak suruh Kak Fiona share lagi ni. Hello Puan Fiona. Lee share lah tentang macam mana Lee service klien, macam mana Lee cari klien besar-besar, Lee close corporate sales 10 million, 20 million, share Lee dengan mereka semua, dan sampai bagaimana kerana Lee close corporate sale 100 million pun pernah kan? Amin. InsyaAllah kan. Sebelum saya share, Khairi Kamal ada sikit penambahan tentang bagaimana cerita tentang ekonomi waktu sekarang ni, dan Khairi Kamal ni kita tahu dia sangat informatif tentang market sekarang ni. Apa kata kita dengar tentang market check bersama dengan Khairi Kamal. Alright, so Khairi Kamal. Saya share sikit about ini berkaitan dengan knowledge sekarang ni kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Apa yang saya pun banyak refer kepada invest.com, lepas tu saya banyak baca dekat bahagian-bahagian ekonomi, dekat macam Berita Harian Astro Awani, and then juga daripada Bloomberg, dan saya pun banyak buat analisis tentang fund-fund yang tengah growing, dan juga dengan Dow Jones dan juga KSCI. Bukan setakat saja untuk analisis, dan juga saya juga buat summary, dan info-info ni saya berkongsi dengan selalunya dengan klien lah, dengan klien. Sebab apa? Kebanyakan daripada pandemik COVID-19, kebanyakannya klien agak terkejut because penurunan dia agak memang besar, more than 30 or 40%. Jadi dekat situ apa yang boleh kita buat, sebab ini pun berkaitan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu agak susah. Ilmu. Dan saya juga refer juga kepada Mr. Thomas
untuk bertanyakan keadaan dengan tentang fund suku, tentang ekonomi daripada pandemik COVID-19. Jadi saya banyak refer juga kepada Okey, kita ada tiba-tiba pula ada sedikit technical daripada game Karin. So saya harap kepada game Karin boleh masuk balik. So untuk berkongsi balik apa yang perlu dikongsi. Tapi sebelum tu saya nak Bini jemput panggil kot. adida saya Puan Arma Wahab untuk berkongsi power of bangkit ni Power of bangkit ni game Khairul tak gaib. Dia dah ada balik. Okey. Adida tunggu dulu. Kita bagi dia masuk dulu sekejap. Kita habiskan kongsi sikit. Okey, bini dia busy nampak dia. Bini dia. dengar. Dia ni jarang ni ikut kat bini dia ni. Okey, Allah hai. Oh, okey ada. Kamera nampak. Okey. Sorok bininya. Okey, tentang ekonomi sedikit Okey, tentang ekonomi ini pun saya belajar. Ini pun berkaitan dengan ilmu Okey. Apa yang saya share dengan saya punya klien Okey, daripada Bloomberg tu, okey, tadi yang saya telah mengatakan bahawa saya buat analisis and then saya akan buat summary. Okey. Apabila yang saya boleh buat summary yang saya analisis yang saya buat tu kebanyakan daripada Dow Jones dan juga KSCI. Okey, kalau dari segi yang apa yang saya buat analisis dan apa yang saya tengok dan apa yang saya dapat info-info daripada Mr. Thomas dan juga daripada kita punya fund manager. Okey, dalam apa yang kita tengok pada ekonomi sekarang ni, maknanya penurunan yang agak orang kata yang agak besar sebelum ni because of academic, dan sekarang ni hampir kita tengok kalau tengok daripada Dow Jones hampir lebih kurang 50% dia growing balik, dan juga KSCI lebih kurang dalam 30%. Kalau kita tengok daripada fund-fund yang lain juga, ada yang telah membuat sebanyak lebih kurang dalam 29% atau ada yang more than 30%. Boleh dikatakan maknanya market ni dah start rebound. Cuma dari segi ni kita perlu berhati-hati. Okay, berhati-hati because kita kena tengok dari segi 6 month. 6 month punya daripada pandemik punya COVID-19. Ini pun saya dapat info ni pun daripada Mr. Thomas. Okey. Seandainya dalam 6 month ni COVID-19 kalau masih tak ada perubahan, bermaksud mungkin akan adanya satu correction yang akan bermula. Okey, dalam masa 6 month lah, maksudnya startnya daripada bulan 3. Maknanya kita tengok dari segi dia punya movement ekonomi. Maknanya kalau sekiranya COVID-19 ni kita tengok semakin berkurangan dan start mula adanya macam ubat yang akan berjumpa, maka ekonomi itu akan terus grow lah. Tapi kalau kita tengok dari keadaan sekarang ni, memang kita tengok daripada bulan 3 hari tu, maknanya market dah start growing better. Dan ketika ini, this is the best point to all of you, to convince you punya klien balik, yang mana yang sebelum ni agak rasa fear, agak rasa macam tak confident about the market. Dan this is the best time you kena convince balik you punya klien. Dengan kalau boleh gunalah Bloomberg. Okay, kalau saya nak share kat sini pun susah saya nak share. Tapi kalau graf Bloomberg tu, dan graf Bloomberg tu you boleh tunjukkan kepada klien, now the market ataupun the economy dah start rebounds. Walaupun you tengok US dia punya COVID-19, dia punya jumlah
positif penyakit lebih kurang hampir dah 1 juta lebih. 1 juta lebih. Tapi apa yang you all tengok sekarang ni, all the country ni dia bagi stimulus package. Okay, bermaksud dia bagi pump dekat ekonomi. Contohnya macam Amerika dia dah buat 2 kali stimulus package. Lebih kurang dalam 5 trillion. 5 trillion. Maksudnya ini pun you kena tahu dia is ilmu. Maknanya kalau dia ada satu maksudnya kalau macam Malaysia pun dia dah bagi second stimulus package yang lebih kurang 351 billion. Jadi bermaksud stimulus package ni is very important. Bila kalau you all dengar stimulus package by the country, bermaksud that is the economy and the market will rebounce back. Okay. Yang kedua, okay. Kalau yang kedua you tengok all the country dia dah start open economy. Okay. Dia open economy. Macam Malaysia dia ada beberapa stage. Dan sekarang adalah PKPP. Maksudnya dia buat untuk penggalakan ni kepada pemulihan. Maksudnya dia dah start bidang-bidang sektor ekonomi ni banyak yang dah start buka banyak. Jadi bila market ni dia dah start growing better. Maknanya you all ni maksudnya kena peka lah. Peka dengan ekonominya penggerakan dan juga government punya action. Sebab dekat situlah aku kata knowledge yang boleh you all berkongsi dengan clients. Ditambah pula dengan analisis daripada Bloomberg. Jadi sekarang memang tengah inbound, cuma kita perlu monitor sedikit ke mana dia akan pergi. Kalau based on economy analysis ataupun saya tengok kepada Haji Asri iaitu seorang pakar dalam stock market. Maksudnya market Malaysia dia akan touch 1,600. Okay, 1,600. Jadi dekat situ kalau daripada dia rebound daripada 13 dia pergi kepada 16, situ dah pergi lebih kurang dalam dah pergi kepada 40%. Okay. Dan juga kalau kita tengok pada Dow Jones is paling higher 29,000 something. Sekarang baru 27 dan today kalau you all tengok today Dow Jones dia ada correction lebih kurang 800 something. Tapi yang tu saya tak baca sangat lagi. Tapi yang tu ada sebab news mungkin dari segi jobless dekat US. Tapi yang tu adalah dalam bentuk sementara lah. Okay. Kalau segi keseluruhannya, maknanya market sedang going better. Jadi setakat ini saja saya share dengan you all di support market dan I hope benda ni adalah berguna pada you all semualah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih pada Game Khairil sebab sudi kongsi tentang market update. So nantikan lagi perkongsian tentang market update sebab sekarang baru kita tahu kenapa pelanggan-pelanggan wanita Game Khairil terpesona. Bila suara dia bercakap tu, ya Allah, macam bercinta. So nantikan next tip daripada Game Khairil, bagaimana memenangi hati klien anda. Okay. Klien tak apa. Alright. Okay. Now, untuk Fauzi Syafi'i, nanti saya akan jawab soalan Fauzi so, kita akan share balik kepada Game Khairil. Adinda saya yang jauh di mata, dekat di hati, Game Arma Wahab, wanita hebat kecil ni, kecil molek, macam kuih kecil kuih colek kuih cemek molek tu. Kan? Walaupun dia saiz dia kecil tapi energi dia sangat luar biasa. So saya nak anda type dekat ruang komen tu, tak sabar nak dengar Game Arma share.
Boleh. Banyak kali kat situ. Alright. So, let's welcome Camp Arma. Arma, 5 minit. Okay? 5 minit. Boleh. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada saya punya abang. Wah, dulu orang panggil Abang Jaya ni, Jaya. Orang kuat dekat Karisma. Mula-mula Arma join Karisma Legacy. So, Abang Azli, terima kasih invite Arma untuk share hari ni. Tahniah kepada semua geng. You all memang semua super. Okay, apa yang tajuk yang diberi oleh Arma adalah tajuk bangkit. Okay, so sebelum tu Arma nak you all tulis dekat situ 3 kali. Bangkit, bangkit, bangkit. Kita kasih aura bangkit, bangkit, bangkit. Tak cukup 5 minit. Alright, so kenapa Arma bangga sangat duduk under Karisma ni? Because of dia orang punya aura tu sebenarnya, daripada Abang Azli, daripada Kak Farina, Abang Fairuz, Abang Khairi, and then definitely daripada kita punya our Sifu, our mentor Kak Fiona. So gabungan aura diorang ni lah yang buatkan Arma jadi bangkit. Daripada semangat diorang tu lah buatkan Arma, orang kenal Arma dengan diri Arma walaupun kecil tapi jiwanya kental. Kecil-kecil berjiwa kental. Okay. So, duri MCO ataupun duri PKP, ramai Arma dapat komen, dapat cerita, dapat mesej daripada macam-macam team, macam-macam grup, macam-macam leader mengatakan duri MCO ni tak boleh buat sale ataupun tak boleh banyak close sale ataupun susah nak jumpa klien. Macam-macam ayat yang kita dengar. Tapi because of kita dalam Karisma, kita diajar sesuatu benda yang mana when there is an opportunity. Bagi Arma, situasi sekarang ni adalah opportunity. Peluang. Peluang yang mana klien ni adalah masa yang terbaik untuk you share, untuk you bagi knowledge. This is the right time to invest. Macam Kak Fiona bagi tahu tadi, correction yang mana kita tak nak nanti one day bila market dah naik, you sendiri yang hantuk kepala dekat dinding. Ya Allah, kenapalah aku tak bagi yang terbaik dekat klien aku? Kenapalah aku tak bagi yang terbaik dekat klien aku? So, gunakan peluang ni, gunakan opportunity ni yang terbaik untuk you share dengan klien you. So, jadilah consultant yang luar biasa hebat. Luar biasa knowledge yang mana you all dah dapat daripada Abang Khairi, daripada Abang Fairuz. Ya Allah, admire sangat hari ni, admire sangat dengan dia punya 5 yang mana zero redemption. Senang ke nak maintain dengan zero redemption ni? Ya Allah, rasa macam dos dekat hati dekat minda. Best ni macam ni dapat idea yang macam ni, yang mana kita belajar banyak ilmu malam ni, macam mana kita nak convince klien untuk stay bersama kita. Yes. So now apa yang Arma nak share, bangkit ni, kenapa kita nak bangkit ni? Sebab bila market naik, samalah aura kita pun. So aura kita pun kena sentiasa naik. Aura kita ibarat macam market. Kena naik, sentiasa terbakar-bakar. Ya Allah, bestnya aku nak share dengan klien. Sebab sekarang adalah market yang sesuai seperti mana Abang Khairi bagi tahu tadi. Abang Khairi cakap market akan naik. So jangan rugikan peluang ni. Ambil aura game-game hebat ni. So you kumpul aura tu, you bangkit, you push diri you naik ke atas. Bangkit dengan result yang luar biasa hebat. And then you all mungkin tak dengar, tadi kita orang ada buat satu majlis kecil-kecilan saja dekat office.
tapi kita orang dapat satu injection daripada RDM Zo yang mana during PKP, during MCO ada orang close million sale. So jangan jadikan alasan kata tak boleh buat. Jangan jadikan alasan tak boleh jumpa klien. Kenapa agent lain boleh close million punya sale? Kenapa kita tak boleh? So touch your heart. Tanya diri sendiri, sebenarnya silap siapa? Silap orang ke atau silap diri sendiri? So touch your heart, jadilah konsultan yang luar biasa hebat. So close million sale. So saya ada dapat news daripada RDM Zo mengatakan seorang konsultan ni daripada KL during MCO dia submit 95 cases. EPF tahu. EPF dia campur semua 95 cases tu dia 1.2 million dia punya sale sebulan. EPF yang mana ada konsultan bagi alasan during PKP tak boleh jumpa klien, PKP tak boleh close klien. Tak, sebenarnya dia bila tanya dia macam mana dia close sale, macam mana dia boleh jadi MDP, dia cakap dia buat Zoom, dia video call klien, lepas tu dia post borang kat klien. And dia ajar klien dia jangan tunggu lama-lama because market dia jatuh sekejap je. Tapi dia akan rebound macam Abang Azli cakap 2 kali, 3 kali ganda. Yang tu memang agree sangat-sangat sebab Arma pernah tengok masa mula-mula Arma join. Masa tu Arma join 2018 tapi dah hujung-hujung. So Arma hanya sempat close client sikit je. Tapi 2019 market terus naik. Tapi bila dia naik tu, dia naik lebih banyak daripada yang jatuh. Jadi tanam dalam diri. Hari ni aku nak ubah diri aku nak bangkit hari ni, aku nak jadi konsultan yang hebat, aku nak jadi downline yang hebat, aku nak apa yang aku admire dengan aku nak apa yang aku bangga, aku duduk under team dia. Yang mana kalau orang lain boleh jadi MVP, aku pun boleh jadi MVP. Kalau orang lain boleh close during PKP, aku pun boleh close during PKP. So bukan alasan semua tu. Yang jadi alasan adalah diri sendiri. So pegang kata-kata ni. Satu, kata-kata yang pertama adalah when there is an opportunity to sell, I will go for it. Okay, yang kedua. Dua ni ayat ni yang selalu you kena masuk dalam minda. Yang kedua, manjada wajada. Siapa yang berusaha, insya-Allah Allah akan bagi ganjarannya. So, orang yang hebat adalah orang yang ambil peluang sekarang. So, that's all for me. Jom bangkit sama-sama. Wow, so inspiring. Berapi, berasap, panas dah ni. Kan? Hebat semua orang. Thank you for the sharing. Kan, terbaiklah semua. Alhamdulillah, so sebabkan kita tak ada banyak masa lagi untuk udara, disebabkan sambutan yang luar biasa hangat, so kita rasa kita akan ada berapa session lagi akan datang untuk semua game-game yang bernaung di bawah Karisma Legacy untuk kongsi pengalaman-pengalaman yang sedia ada. InsyaAllah kita akan nantikan lebih banyak perkongsian-perkongsian hebat daripada game-game yang lain. Kita akan ada market chat, kita akan ada bagaimana cara untuk jual, bagaimana untuk menangi krisis, bagaimana untuk handle difficult client dan bagaimana untuk jadi konsultan yang luar biasa. Kan, konsultan luar biasa ni memang susah nak cari. So saya harap anda-anda semua kat luar sana nantikan next live kita yang akan ada udara sebab kami sibuk. Ni alhamdulillah tak dapat Kak Fiona pun kat ladang. Betul. Nasib baiklah dia sudi datang, sudi berkongsi platform yang sama
Saya minta Betul lah maaf. kat ladang ni, sebelah pokok nenas. Ambil ubat kan. So saya harap lepas ni kita akan Sebelah toke nenas. soalan yang akan ada. So saya punya perkongsian sangat simple, saya akan wrap up semualah untuk anda semua. Tapi dalam masa yang sama saya nak cuba kongsi when there's an opportunity, I will grab it, macam Arman cakap tadi, memang betul. Dan apa yang penting sekarang is about business diversification. Kenapa dinosaur mati? Because dinosaur tak boleh evolve. Kenapa kita evolve? Pasal kita kena jadi luar biasa. Sebab tu sebagai konsultan luar biasa kat luar sana, anda perlu biasakan diri tentang business diversification. Sangat-sangat penting untuk kita adapt changes dengan pantas. Kalau kita tak boleh adapt changes dengan pantas, kita akan tertinggal. Inilah bisnes model yang baru dan yang saya harap anda semua boleh orang kata ambil peluang untuk muhasabah diri dan buat benda yang lebih baik daripada ada yang kat sana. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak kepada, sebelum tu saya nak ada sebarang soalan yang spesifik untuk game-game lain, anda boleh kongsikan cepat supaya saya boleh salurkan kepada semua sebab kita tak ada masa yang lama. So apa yang saya boleh kongsi, jangan fokus satu benda saja waktu sekarang. Kita kena fokus on another business kita. Dalam prinsipal ni kita ada create, protect and preserve. So let's evolve to another level. Kita boleh move to the next level dan kita boleh dapat lebih banyak orang kata income yang boleh kita cover, lebih banyak peluang yang boleh kita kongsi dengan kat luar sana semua. So saya harap anda semua nantikan perkongsian lain yang kita akan kongsikan untuk anda-anda semua kat luar sana supaya kita boleh berkongsi dan asbab kongsian ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rezeki yang barakah dan berganda-ganda buat semua orang kat sini. Dan saya sangat yakin lebih banyak ilmu yang kita kongsi, lebih banyak orang kata pengalaman, kita akan dapat lebih banyak benda yang baik-baik daripada Allah. Dan itu yang saya yakin sebab kita tengok Kak Fiona, berapa banyak ilmu yang dikongsi, tak habis-habis, tak terus, banyak generasi dia. Kalau nak cerita banyak berjam-jam. Tak habis-habis kan. Inilah antara generasi game-game dia, anda boleh nampak generasi daripada yang comel, cantik, kurus, rasa handsome, Khairil, dia comel. Inilah dia antara semua. Dan teddy bear tu rasa tu saya. Okay, so saya harap anda semua nantikan lagi, insyaAllah kita akan cuba nak dapat semua ni, nak jawab tapi memang tak boleh lah, banyak sangat ni. Tapi apa yang penting sekarang, buka minda anda untuk terima ilmu yang lebih banyak. Ilmu tu penting dan jangan lupa untuk diversify bisnes kita dalam industri yang lain juga, anda kampung dan perkongsian dan Islamic estate planning. Saya kongsi sedikit tentang 1 minit tentang bagaimana kita boleh dapat peluang lebih banyak dan lebih banyak income untuk kita kongsi kepada family kita dan rakan-rakan kita kat sana. Remember Takaful adalah satu produk perkongsian dan kita pun akan dapat banyak pahala dan banyak ganjaran bila kita berkongsi ilmu ni kat luar sana. Dan ambil peluang ni untuk lindung klien-klien anda di luar sana semua dan become better and better daripada segi perlindungan, penciptaan kekayaan dan pengagihan. Kita kena jadi semua. Tolong jangan jadi konsultan yang masih tak berubah. Kita kena jadi konsultan yang luar biasa. Konsultan yang bila klien tanya A, boleh jawab B, boleh jawab C, boleh jawab D, boleh close semua. Ini yang semua yang perlu kita buat. And that's why kita semua kat Karisma Legacy akan adakan platform yang lebih banyak untuk perkongsian ilmu-ilmu. Bagaimana nak jadi manager yang luar biasa macam Khairil. Bagaimana nak jadi pahlawan macam Harus Musa. Bagaimana nak jadi si kecil yang hebat macam cerita Awang Kinet, Lawan Gegasi. Bagaimana
Saya tanya adinda saya Arman Wahab yang comel hotel ni, bagaimana untuk menjadikan bisnes sentiasa sustain kepada Puan Fiona. Hari ni dia dah berkembangkan perniagaan dia. Famous. Semua orang berebut-rebut nak jadi distributor dekat luar sana. Termasuklah saya, ejen 001. Jadi pun dah booking, okey? Bagaimana untuk anda jadi legenda. Bila anda boleh jadi legenda macam Puan Fiona Tahir, master kita, anda boleh mencipta nama luar sana, ada rekod macam Khairul Kamal, MDRT, macam saya juga COT. Ini semua recognition yang perlu kita ambil. Dan kita boleh kongsikan dan rakan-rakan luar sana untuk mereka tambahkan lagi ilmu di luar sana. Dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahabat saya, adinda kekanda-kekanda saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan saya harap anda doakan anda semua menjadi dunia akhirat kaya dan percaya. Amin. Dunia dan akhirat. All of you, thank you all again. Thank you pendengar semua. Okay. Thank you guys. Alah, tak dengar pun aku. Ya. Alright, good night. Have a great day tomorrow.